Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua. Terima kasih kerana sudi untuk menonton channel Umiku Sayang Lagi. Okey, pada kali ini Umi ingin bercerita tentang kisah dan teladan, iaitu slot kisah cerita dan teladan ya adik-adik. Okey, untuk minggu ini Umi ingin bercerita tentang kisah Nabi. Okey, mari kita dengarkan bersama-sama. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa yang boleh kita pelajari, misteri dan mukjizat. Di dalam surah Al-Kahfi terdapat pelbagai kisah yang boleh dijadikan ibrah kehidupan, dan antara kisah yang menarik adalah kisah di antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Siapakah Nabi Khidir menurut Al-Quran dan hadis? Ada di antara ahli agama di dunia meragui kewujudan Nabi Khidir kerana Nabi Khidir merupakan seorang yang sangat misteri. Namun, ulama ahli sunnah wal jamaah mengakui kewujudan Nabi Khidir berdasarkan surah Al-Kahfi dan beberapa hadis sahih. Ibnu Asakir dari Mujahid meriwayatkan dinamakan Khidir hijau kerana di mana dia berada, maka tempat sekitarnya akan menjadi hijau. Dan apabila Khidir duduk di atas jerami yang sudah kering, maka jerami itu akan berubah menjadi hijau kembali, menurut hadis Imam Al-Bukhari. Menurut Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Khidir adalah nama seorang anak cucu Adam AS yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ditangguhkan ajalnya. Jelaslah bahawa Nabi Khidir sebenarnya wujud dan keberadaannya menjadi topik perdebatan hingga ke hari ini. Okey, kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa menerusi surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi bermula ayat 65 hingga ayat 82 telah menceritakan bagaimana Nabi Musa memulakan perjalanannya untuk menimba ilmu dengan mengikut Nabi Khidir bermusafir. Sebelum diperintahkan untuk menimba ilmu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa telah melakukan sesuatu sehingga beliau ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi firman-Nya. Sesungguhnya pada suatu hari Musa berdiri di halayak Bani Israel dan bertanya, "Siapakah orang yang paling berilmu?" Jawab Nabi Musa, "Aku." Lalu Nabi Musa ditegur Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya, "Sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan dan dia lebih berilmu daripada kamu." Nabi Musa diperintahkan untuk bermusafir di antara dua lautan sehingga ikan yang dibawanya di dalam sangkar hilang untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala,
Nabi Musa membawa seekor ikan di dalam wadah dan berangkat ke lokasi yang diperintahkan bersama-sama dengan muridnya iaitu Yusra bin Nun. Setelah menempuh perjalanan yang jauh dan tiba di sebuah batu, Nabi Musa AS memutuskan untuk berehat. Ketika mereka berdua berehat, ikan yang berada di dalam wadah tiba-tiba bergerak-gerak dan akhirnya terjatuh ke dalam air dan terus berenang ke arah laut. Murid Nabi Musa terpegun melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan semula ikan yang telah mati itu. Akibat kepenatan, Yusra akhirnya tertidur dan dia terlupa untuk menceritakan kepada Nabi Musa akan peristiwa yang dilihatnya. Lalu, mereka berdua meneruskan perjalanan dan sampailah di suatu kawasan. Nabi Musa berkata kepada muridnya untuk membawa makanan. Dan ketika itulah Yusra menceritakan mengenai peristiwa ikan di dalam wadah kembali hidup dan berenang ke dalam lautan. Mendengar kata-kata Yusra, Nabi Musa sedar bahawa di situ tempat pertemuan dengan Nabi Khidir. Lalu, Nabi Musa dan Yusra kembali semula ke tempat batuan tersebut. Setelah tiba semula di tempat batuan tersebut, mereka berdua melihat seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala memakai jubah berwarna putih bersih. Lalu, Nabi Musa memberi salam dan Nabi Khidir menjawab dengan penuh bijaksana. Dari mana datangnya kesejahteraan di bumi yang tidak mempunyai kesejahteraan? Siapakah kamu? Nabi Musa menjawab beliau adalah Musa dan tujuannya mencari Nabi Khidir adalah untuk mempelajari ilmu dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Berdasarkan ayat 67 surah Al-Kahfi, Nabi Khidir menjawab bahawa Nabi Musa tidak akan dapat bersabar untuk bermusafir, iaitu menuntut ilmu bersama-sama Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir menambah lagi bahawa ilmu yang dimilikinya adalah ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diajarkan kepada Nabi Musa, dan sebaliknya ilmu yang dimiliki Nabi Musa AS juga tidak diketahui oleh Nabi Khidir. Menurut ayat 69 surah Al-Kahfi, Nabi Musa menjawab bahawa Nabi Khidir akan mendapati dirinya seorang yang sabar dan beliau tidak akan menentang Nabi Khidir dalam sebarang urusan. Akhirnya, Nabi Khidir memberi kebenaran kepada Nabi Musa untuk mengikutinya dengan syarat bahawa Nabi Musa tidak akan mengajukan sebarang soalan tentang perbuatannya sehingga Nabi Khidir sendiri yang akan menerangkan kepada Nabi Musa. Maka, kembara Nabi Khidir dan Nabi Musa bermula dan berlakulah beberapa peristiwa yang menguji kesabaran dan janji Nabi Musa untuk tidak mempersoalkan tindakan Nabi Khidir. Peristiwa pertama adalah di mana Nabi Khidir memusnahkan perahu yang mereka naiki bersama. Akibat sifat ingin tahu yang kuat, Nabi Musa terlupa akan janjinya dan bertanya mengenai tindakan Nabi Khidir. Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa akan janjinya dan Nabi Musa minta maaf atas sikapnya yang tidak sabar dan lupa akan janji. Kembara mereka diteruskan dan sampailah di daratan dan Nabi Khidir telah membunuh seorang kanak-kanak yang sedang bermain bersama kawan-kawannya. Tindakan Nabi Khidir mencetuskan tanda tanya kepada Nabi Musa, lalu beliau bertanya dan Nabi Khidir mengingatkan sekiranya Nabi Musa masih bertanya, Nabi Musa perlu akur untuk tidak turut serta dalam kembara seterusnya. Peristiwa terakhir adalah di mana mereka tiba di sebuah kampung dan mereka meminta bantuan dari penduduk kampung namun tidak diendahkan oleh penduduk kampung. Nabi Musa berasa kesal dengan tindakan penduduk kampung. Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk membaiki tembok rumah yang rosak. Akibat tidak puas hati Nabi Musa terhadap sikap orang kampung, beliau enggan membantu. Nabi Khidir menegaskan bahawa dia tidak dapat menerima Nabi Musa sebagai muridnya dan mereka harus berpisah.
Akhirnya Nabi Khidir menjelaskan akan setiap tindakannya kepada Nabi Musa, dan tahulah Nabi Musa bahawa setiap yang dilakukan ada sebabnya. Penjelasan kepada kelakuan Nabi Khidir tadi, Nabi Khidir menjelaskan akan tujuannya terhadap persoalan yang ditimbulkan oleh Nabi Musa setiap satunya adalah Nabi Khidir menyatakan bahawa dia sengaja merosakkan, melubangi perahu yang telah menumpangkan mereka kerana akan terdapat seorang raja di seberang yang memerintah agar setiap perahu yang elok dan cantik akan dirampas, yang mana akan menyebabkan penduduk kampung akan kehilangan perahu yang merupakan sumber utama pengangkutan untuk mencari rezeki. Seterusnya Nabi Khidir menjelaskan adapun dia telah membunuh seorang pemuda, iaitu seorang budak, kerana anak tersebut merupakan seorang anak yang nakal yang kelak dewasa nanti akan menyakiti orang tuanya ya, lalu dibunuh atas perintah Allah, yang mana akan tergantinya kelak zuriat yang lebih baik kepada pasangan tersebut. Seterusnya Nabi Khidir menyatakan ketika beliau membangunkan tembok yang hampir roboh itu, hal demikian kerana terdapat di bawahnya harta anak yatim yang harus dijaga dengan baik. Demikianlah Nabi Khidir menjelaskan setiap satu persoalan daripadanya. Perkara ini ada dijelaskan dalam surah Al-Kahfi daripada ayat 79 hingga 82. Ibrah dari kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Dalam kehidupan kita seharian terdapat pelbagai pengajaran yang kita boleh pelajari dari masyarakat sekeliling. Mengambil iktibar dari sikap Nabi Musa yang mengaku bahawa dia adalah manusia yang paling berilmu, menimbulkan penyakit riak dan berupaya mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Riak merupakan penyakit hati yang berupaya menyebabkan kita kufur nikmat dan memandang rendah terhadap orang lain. Seterusnya adalah adab dalam berguru. Tindakan Nabi Musa yang tidak menepati janji dan sering mempersoalkan tindakan Nabi Khidir menyebabkan Nabi Khidir memutuskan untuk tidak lagi membawa Nabi Musa dalam kembaranya. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Nabi Khidir mempunyai sebab tertentu, dan Nabi Khidir mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala sebelum melakukan perbuatan tersebut. Pengajaran daripada cerita tersebut, Allah meninggikan darjat orang berilmu, di mana Allah berfirman, Allah meninggikan darjat orang-orang yang berilmu di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dengan beberapa darjat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Seterusnya, perlu bersungguh-sungguh menuntut ilmu, di mana Abu Hatim Ar-Razi pernah berkata, ilmu tidak bisa diraih dengan badan yang santai. Dan berikutnya, menghormati keputusan orang lain, di mana dari Abu Hurairah bahawasanya Nabi pernah bersabda, pelajarilah ilmu ketenangan dan kesopanan, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang yang kamu ambil ilmunya. Akhir sekali, kita hendaklah bersikap sabar dengan guru atau orang yang lebih tua ketika menuntut ilmu, kerana setiap perkara yang terjadi pasti ada hikmah di sebaliknya. Imam Syafi'i berkata, tidak diperoleh ilmu kecuali dengan bersabar atas kesengsaraan. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih.